Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan? Semoga sihat dan sejahtera serta ceria selalu. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya bagi sesi taklimat berkaitan pentaksiran NPQL yang mana tuan-tuan dan puan-puan sendiri sedang melalui atau mengikuti program NPQL itu sendiri. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, taklimat ini mempunyai 3 tujuan. Pertama adalah bagi memberikan maklumat berkaitan dengan pentaksiran yang berasaskan kompetensi. Keduanya, memberikan pendedahan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pentaksiran itu dilakukan, dan yang ketiga, apakah itu kamus kompetensi. Itu 3 perkara tujuan mengapa taklimat ini diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum diteruskan, elok tuan-tuan dan puan cuba memahami yang dimasukkan dengan kompetensi, standard serta keperluan standard tersebut. Kompetensi itu bermaksud kemampuan kita menggunakan pengetahuan, kemahiran, sikap, keterampilan untuk melaksanakan tugasan kita. Tugasan yang ini berkaitan dengan tugasan sebagai pengetua dan guru besar. Standard itu merupakan suatu piawaian bertulis yang boleh menjadi rujukan, termasuk dalamnya ada spesifikasi, prosedur, mungkin juga garis panduan yang mana memerlukan tuan-tuan dan puan-puan memahami dan melaksanakan tugasan berpandukan kepada standard, dan standard itu akan menjadi ukuran. Mengapa standard itu perlu? Kerana standard itu akan menyatakan tentang prestasi kerja yang diharapkan, indikator-indikator yang menjadi evidence terhadap kejayaan melaksanakan tugasan yang diberikan, bagaimana mengamalkan pengetahuan, kemahiran, keterampilan dalam bidang tugas, serta mendapat pengesahan daripada majikan masing-masing bahawa itulah standard yang perlu dipenuhi bagi memenuhi minimum requirement prestasi kerja. Boleh saya teruskan? Actually, ada kaitan di antara kompetensi dengan standard kompetensi, iaitu dalam proses pembangunan dan perkembangan kompetensi itu sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi bahawa kompetensi itu merujuk kepada keupayaan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan segala pengetahuan, kemahiran, keterampilan serta sikap ke arah melaksanakan tugasan dalam organisasi tuan-tuan dan puan-puan itu sendiri. Sementara piawai itu pula akan mendeskripsikan keupayaan tuan-tuan dan puan-puan dengan merujuk kepada pengetahuan, kemahiran, sikap, maksud nilai yang dipegang, yang mana ia perlu dilakukan atau dicapai ketika tugas-tugas itu dilaksanakan dalam kerja buat masing-masing. Saya nyatakan dalam proses pentaksiran NPQL tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan sendiri telah melalui prosesnya sebenarnya daripada awal lagi, di mana dalam grafik jalur pentaksiran NPQL itu, di peringkat awal lagi tuan-tuan dan puan-puan telah mengikuti pentaksiran pemilihan calon pengetua guru besar atau PGB. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ada 2 alat yang digunakan, iaitu PBTT, pentaksiran perbincangan berkumpulan tidak terpimpin, dan juga temu duga berstruktur, yang mana itu dikendalikan oleh jabatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Bila tuan-tuan berjaya, maka di peringkat IAB pula lah yang akan melaksanakannya. Ketika tuan-tuan dan puan-puan mengikuti proses pentaksiran pemilihan calon PGB itu, IAB sebenarnya mengaudit proses pentaksiran tersebut. Jadi mengapa diperlukan audit itu? Bagi memastikan kualiti proses pentaksiran pemilihan calon PGB dicapai sebagaimana objektif yang ditetapkan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan menerima tawaran di IAB, tuan-tuan dan puan-puan akan melalui 4 rentetan pentaksiran ataupun jalur pentaksiran itu, bermula dengan pentaksiran kecergasan. Ingat lagi kan beberapa tes yang dilakukan, yang mungkin memenatkan. Dan selepas itu tuan-tuan akan mengikuti pembelajaran yang tuan-tuan telah pun melaluinya melalui NPQL dan juga tutorial. Dan apabila menamatkan
pembelajaran itu, maka tuan-tuan akan berada dalam sesi bersemuka, dan dalam sesi bersemuka ini ada 4 bentuk pentaksiran yang tuan-tuan dan puan lalui, iaitu ujian pra dan ujian pasca, ya, pembangunan kompetensi dalam modul masing-masing, modul-modul yang ditetapkanlah, kemudian kompetensi terhadap pentaksiran, pentaksiran terhadap 10 kompetensi melalui modul-modul dan juga perantisan, okey, dan akhir sekali profiling, ya. Profiling itu akan memaparkan pencapaian tahap kompetensi tuan-tuan dan puan bagi 10 kompetensi yang ditaksir. Dan sebelum mengakhiri program MPQL atau keluar daripada kampus IAB masing-masing, tuan-tuan dan puan akan mengikuti ujian pasca bagi kecergasan. So, proses yang berlaku di IAB itu terdapat kawalan dalaman di IAB sendiri. Okey. Okey tuan-tuan, kita teruskan pegangan maklumat berkaitan dengan pentaksiran itu sendiri. Pentaksiran merupakan suatu proses mendokumenkan perkara-perkara yang dapat diukur dan diberikan pertimbangan berdasarkan kepada teori, andaian, kepercayaan berkaitan dengan perkara-perkara yang hendak diukur, yang mana ia merujuk sifat minda, pengetahuan, kemahiran serta proses pembelajaran. Itu pegangan dalam assessment proses yang berlaku di IAB. Okey. Tuan-tuan dan puan, ada 3 konsep yang tuan-tuan dan puan perlu faham, ya, berkaitan dengan pentaksiran itu sendiri, pentaksir serta rubrik analitik. Pentaksiran adalah suatu proses yang membolehkan kita ditaksir mengikut suatu medium yang kita tetapkan. Dan proses pentaksiran itu sebenarnya mempunyai falsafahnya tersendiri, okey, dan ia akan seboleh-bolehnya cuba mencapai objektif yang ditetapkan dalam konteks ini, objektif ataupun tujuan latihan program NPQL itu, yang mana ia adalah berasaskan kompetensi. Okey, seperti saya maklumkan tadi, maksud berkaitan dengan kompetensi. So, program NPQL yang tuan-tuan ikuti adalah latihan berasaskan kompetensi, CBT, Competency Based Training. Justru assessment itu kena berasaskan kompetensi itu juga. Sementara pentaksir itu, yang kedua berkaitan dengan pentaksir. Siapa pentaksir? Pentaksir adalah mereka yang ditugaskan untuk mentaksir tuan-tuan dan puan-puan dalam semua aktiviti, sama ada di peringkat modul, ya, di perantisan dan sebagai, dan mana-mana juga. Dan individu yang menjadi pentaksir itu orang yang dilantik dan dia menjadi judge, dan ia menggunakan instrumen tertentu bagi melaksanakan proses pentaksiran. Seterusnya, rubrik analitik. Rubrik analitik itu adalah standard piawai yang kita tetapkan dan menjadi garis panduan bagi proses pentaksiran, termasuk bagaimana pentaksir itu dan mentaksir tuan-tuan dan puan. Rubrik analitik itu digunakan. So, dalam konteks ini, rubrik analitik itu disebut sebagai kamus kompetensi, yang mana setiap kompetensi itu akan diukur dalam 5 tahap. Okey, jadi keputusan tuan-tuan dan puan bagi setiap kompetensi itu diukur mengikut skor tahap 1 sehingga tahap 5, tahap 1 terendah, tahap 5 tertinggi. Okey tuan-tuan, pentaksiran kompetensi ini tuan-tuan dan puan ada 3 bentuk. Sebagaimana saya katakan tadi di pekan awal, bahawa assessment proses di IAB yang bersemuka ini, proses bersemuka ini mengandungi 3 bentuk, iaitu berbentuk ujian, berbentuk pembangunan kompetensi yang akan membangun dengan 10 kompetensi. Akhir sekali bentuk validasi kompetensi, yang mana validasi itu sendiri akan validate kesahan pembangunan kompetensi yang berlaku. Okey, ujian itu mengandungi 2, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra dan ujian pasca tersebut berlaku, memang saya katakan tadi, ujian pra tuan-tuan dan puan sebelum mengikuti program IAB secara bersemuka akan ikuti ujian pra, yang mana akan mengukur 10 kompetensi itu juga. Dan bila tuan-tuan menamatkan program dan sebelum keluar dari kampus, tuan-tuan akan mengikuti ujian pasca. Dan soalan-soalan ujian bagi ujian pasca, ujian pra maupun pasca itu mentaksir 10 kompetensi. Okey, dan semua soalan, sama ada yang di ujian pra ataupun ujian pasca, adalah soalan yang sama. Sama bentuk soalannya, dan tujuannya adalah untuk mengukur progres
berlaku tak perubahan sebelum ikuti latihan bersemuka dan selepas menamatkan latihan bersemuka. Sementara bagi pembangunan kompetensi itu, yang mana 10 kompetensi itu dilangsungkan, akan berlangsung dalam modul dan submodul. Okey, modul-modul yang besar atau utama itu ialah modul berketerampilan, modul berwawasan, modul merajui perubahan, serta modul mencemerlangkan organisasi. So dalam modul mencemerlangkan organisasi ini terdapat beberapa submodul. Itulah modul yang paling besar sekali. Antara submodul di dalam modul mencemerlangkan organisasi ini ialah pengurusan sumber dan operasi, kepimpinan instruksional, membangunkan pengurusan hal ehwal murid, pengurusan co-curriculum, membangunkan kapasiti, serta membina jaringan dan jalinan. So semua aktiviti dalam modul itu akan mentaksir kompetensi-kompetensi tertentu yang ditetapkan dan akan dibangunkan kompetensi tuan-tuan dan puan di situ, iaitu ketika mengikuti modul pembangunan tersebut. Look like the modules develop your competency by in situ. Ada satu lagi pembangunan kompetensi melalui aktiviti perantisan dan aktiviti pengayaan. Aktiviti perantisan ini akan berlangsung sebelum tuan-tuan dan puan menamatkan program MPQL dan akan bersama lebih kerap dengan penyelia masing-masing. Baik, di dalam aktiviti pengayaan ini dia ada 4 aktiviti pengayaan, iaitu jalinan pintar korporat, protokol dan etiket, lawatan penanda arasan ke institusi swasta, serta bicara ke pimpinan melalui buku. Daripada 4 aktiviti pengayaan ini, hanya jalinan pintar korporat, singkatannya JPK, yang mentaksir kompetensi. Yang lainnya memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk melengkapkan aktiviti yang berkenaan. Tetapi wajib kena lengkapkan juga. Jika tuan-tuan puan gagal melengkapkan 3 aktiviti pengayaan ini, iaitu LPIS, lawatan penanda arasan ke institusi swasta, bicara ke pimpinan melalui buku, serta protokol dan etiket, itu boleh menjejaskan penganugerahan sijil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Well, seterusnya validasi. So validasi ini mengandungi 2 komponen, iaitu validasi 1 dan validasi 2. Okey, apa itu validasi 1? Validasi 1 berlangsung ataupun berlaku selepas tuan-tuan dan puan menamatkan setiap modul melalui ujian yang berbentuk Situational Judgment Test (SJT), ataupun melalui aktiviti-aktiviti berasaskan sekolah yang dilakukan semasa praktikum. Bukan semua modul melakukan ABS, namun kebanyakan modul akan melakukan ataupun membuat ujian SJT itu sendiri. So bila tuan-tuan dan puan telah dibangunkan kompetensi dalam modul, maka di penghujungnya akan dibuat validasi 1. Okey. Bila validasi 2 berlangsung? Ia berlangsung semasa perantisan melalui proses temuduga berstruktur. So sama ada validasi 1 ataupun validasi 2, kedua-dua validasi ini akan validate 10 kompetensi yang telah dibangunkan, sama ada di modul berkenaan melalui validasi 1 dan juga perantisan melalui validasi 2. Okey, kita akan lihat lebih detail lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, pentaksiran kompetensi ini yang mana mentaksir proses latihan berasaskan kompetensi bagi program NPQL ini, tujuannya adalah untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan mencapai maksud sebagai pemimpin berprestasi tinggi. Apakah pemimpin berprestasi tinggi itu? Iaitu pemimpin ataupun pengetua dan guru besar yang mampu membawa perubahan yang tinggi ke arah kecemerlangan organisasi melalui keterampilan dan juga daya kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagaimana pemimpin berprestasi tinggi ini diukur? Iaitu melalui kompetensi-kompetensi yang ditetapkan. Okey, iaitu kompetensi berfikiran strategik di dalam domain berwawasan. Sementara bagi domain menerajui perubahan terdapat 3 kompetensi, iaitu memimpin perubahan, membuat keputusan serta menyelesaikan masalah.
Bagi mencemarkan domain mencemarkan organisasi pula, kompetensi yang terlibat ialah memimpin pembelajaran, membangun kapasiti serta membina jaringan dan jalinan. Last but not least, domain berketerampilan, dalamnya juga terdapat 3 kompetensi, iaitu berkomunikasi berkesan, berkepemimpinan serta berkepribadian tinggi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana dimaklumkan tadi bahawa setiap modul akan membangunkan kompetensi tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan perantisan dan juga aktiviti pengayaan. Okey, dan saya ingin ulang sekali lagi bahawa aktiviti-aktiviti berbentuk modul seperti yang saya nyatakan senarainya itu tadi, keseluruhannya mentaksir sebilangan kompetensi tertentu. Sementara bagi aktiviti pengayaan, okey, hanya jalinan pintar korporat sahaja yang mentaksir kompetensi, hanya satu kompetensi yang ditaksir. Sementara bagi 3 aktiviti pengayaan yang lain, iaitu protokol dan etiket, LPIS serta bicara kepimpinan berbuku, tidak mentaksir kompetensi. Okey. Akhir sekali, perantisan yang mana yang akan membangunkan tuan-tuan dan puan bagi memperlihatkan bagaimana tuan-tuan dan puan mengartikulasi kompetensi yang telah dibangunkan semasa modul itu kelak juga akan ditaksir kompetensinya. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya ingin berbawa kepada tuan-tuan dan puan bagi melihat dengan lebih jelas lagi yang dikatakan pembangunan kompetensi dan validasi kompetensi. Jadi tolong ingat berkaitan dengan pembangunan kompetensi serta validasi kompetensi dalam program MPQL. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi bahawa pembangunan kompetensi itu melibatkan modul-modul latihan seperti yang saya nyatakan tadi, dan juga aktiviti jalinan pintar korporat serta perantisan. Okey. Bagi aktiviti-aktiviti modul latihan dan jalinan pintar korporat yang membangunkan kompetensi tuan-tuan dan puan itu, selepas aktiviti modul latihan, semua modul latihan, dan selepas aktiviti jalinan pintar korporat itu, maka tuan-tuan dan puan-puan akan divalidasi melalui validasi 1, yang mana validasi itu berlangsung di penghujung modul, termasuk juga semasa praktikum melalui aktiviti berasaskan sekolah ABS. Jadi validasi 1 atau ringkasannya V1 ini menggunakan 2 alat, iaitu SJT, Situational Judgment Test, dan juga aktiviti berasaskan sekolah ABS. Okey, itu. Kemudian pembangunan kompetensi juga berlaku semasa aktiviti perantisan. Dan bagaimana validasi itu dilakukan terhadap perantisan, iaitu melalui validasi 2 ataupun V2. Dan apa alat yang akan digunakan? Melalui temuduga berstruktur. So, temuduga berstruktur tuan-tuan dan puan melalui dan mengalaminya sendiri semasa proses pemilihan tuan-tuan dan puan di peringkat pentaksiran pemilihan calon PGP. Saya yakin tuan-tuan masih ingat bagaimana proses assessment itu berlaku, temuduga itu dilakukan. So, apa yang berlaku dalam validasi 2 itu lebih kurang begitu juga. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi bahawa 3 aktiviti pengayaan, iaitu protokol dan etiket, LPIS serta bicara kepimpinan di buku, tidak mentaksir kompetensi. Sebaliknya, memerlukan tuan-tuan dan puan melengkapkan ketiga aktiviti tersebut, wajib dilengkapkan. Okey, dan saya ingin memberikan lebih khusus lagi berkaitan dengan komponen validasi kompetensi MPQL itu sendiri. Validasi 1 atau V1 saya katakan tadi, ia bersifat untuk V1 untuk mengukur bagaimana pembangunan kompetensi telah berlaku dalam modul, yang mana V1 ini menggunakan alat sama ada SJT ataupun ABS. Okey, so dalam V1 ini kompetensi yang diukur itu, ada sesuatu kompetensi diukur di dalam beberapa modul. Maka kita akan ambil yang tertinggi dicapai antara modul-modul yang mengukur sesuatu kompetensi. Saya akan jelaskan lagi selepas ini. Dan bagi komponen validasi 2 atau V2 pula, ia memberi fokus bagi mengesahkan pencapaian kompetensi tuan-tuan semasa perantisan. Pemilihan memberikan skor bagi 10 kompetensi tuan-tuan dan puan-puan semasa perantisan. Dan bagi membolehkan dan memastikan kesahan serta kebolehpercayaan yang tinggi, maka kita kena laksanakan
assessment yang dinamakan sebagai V2 yang menggunakan alat temuduga berstruktur. Okey, dengan demikian ia akan memastikan kewibawaan assessment itu sendiri bagi memastikan program APKL really berkualiti. Okey, saya ingin ceritakan sedikit bagaimana pembangunan dan validasi itu berlangsung secara literally-nya. Okey, pembangunan kompetensi berlangsung di peringkat modul yang mana ia menggunakan pelbagai kaedah penyampaian berlaku di dalam latihan di peringkat modul yang akan membangunkan kompetensi tuan-tuan dan puan-puan bagi membolehkan tuan-tuan dan puan-puan selain menguasai kandungan di situ, tuan-tuan dan puan-puan juga dapat menzahirkan 10 kompetensi yang dibangunkan bagi setiap modul, ya. Bahawa setiap modul akan mentaksir sebilangan kompetensi yang ditetapkan. Well, selepas habis pelaksanaan modul tersebut, maka tuan-tuan dan puan akan mengikuti validasi 1, sama ada berbentuk menggunakan alat SJT maupun menggunakan ABS. Okey, well, dah tamat semua aktiviti di peringkat modul, maka tuan-tuan dan puan akan mengikuti perantisan, ya, selama beberapa minggu yang ditetapkan ikut takvim yang diberikan. Okey, so semasa tuan-tuan dan puan-puan di perantisan ini, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengartikulasi 10 kompetensi yang telah pun dibangunkan di peringkat modul. Dan di sinilah peranan penyelia tuan-tuan dan puan-puan membimbing, peranannya memberikan bimbingan, memberikan coaching dan juga mentaksir. Okey, so itu tugas dia. Okey, dan selepas selesai perantisan tersebut, maka akan dilangsungkanlah validasi 2 iaitu V2 yang akan mengesahkan 10 kompetensi yang telah penyelia berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Well, so proses pentaksiran kompetensi ini tuan-tuan dan puan-puan berlangsung dalam validasi 1 yang mana ia akan mengukur mengukur sebilangan kompetensi di setiap modul yang telah kita tetapkan, yang mana akan menggunakan alat SJT dalam sesuatu modul, termasuk juga ABS. Okey, selepas itu tuan-tuan akan ikuti perantisan. Okey, so tamat V1, tuan-tuan akan ikuti perantisan. Okey, so dalam perantisan itu tuan-tuan akan dibangunkan supaya dapat mengartikulasi 10 kompetensi yang berkenaan, dan selepas tamat perantisan itu tuan-tuan dan puan akan melalui proses validasi 2 bagi mengesahkan pembangunan kompetensi yang telah diartikulasikan dalam perantisan. Tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan kompetensi berlaku dalam modul dan juga berlaku dalam perantisan. Sementara V2 itu memberi fokus untuk mengesahkan pencapaian perantisan, pencapaian kompetensi yang diberikan oleh penyelia dalam perantisan. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, ya, berlaku keadaan yang mana apabila tuan-tuan dan puan-puan telah ditaksir melalui V1 dan V2, okey, maka pencapaian setiap kompetensi dalam V1 dan V2 itu akan digabungkan dan akan dibandingkan dengan skala yang disebut sebagai skala penentuan standard kompetensi. Okey, daripada skala tersebut maka akan diputuskan pencapaian bagaimana, berapa tahap mana tuan-tuan dicapai. Okey, nanti saya akan berikan contohnya sebentar lagi, ya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya menyebut tadi tentang SJT dan ABS yang dilaksanakan dalam modul-modul latihan, dan dalam modul latihan itu akan mentaksir kompetensi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so saya dah katakan juga tadi bahawa modul-modul ini akan membangunkan sebilangan kompetensi yang kita tetapkan, dan dari situ juga akan dilaksanakan validasi 1. Okey, saya berikan contoh dalam modul berwawasan, dalam modul berwawasan, ya, modul berwawasan ini mentaksir
kompetensi berfikiran strategik, okey, mentaksir kompetensi membuat keputusan, serta mentaksir kompetensi berkepemimpinan. Mentaksir kompetensi berkepemimpinan. Okey. Modul berkepemimpinan. So dalam 3 kompetensi ini, kompetensi berfikiran strategik kodnya K1, kompetensi membuat keputusan kodnya adalah K2, kompetensi berkepemimpinan kodnya ialah K9. Okey. Dalam modul berwawasan itu, K1 ditaksir melalui kedua-dua alat, iaitu alat SJT dan alat ABS. Begitu juga dengan K2, juga mentaksir SJT dan menggunakan alat SJT dan ABS, dan bagi kompetensi berkepemimpinan juga menggunakan alat SJT dan ABS. Okey. So daripada jadual tersebut, ia menunjukkan taburan kompetensi yang ditaksir bagi setiap modul. Sebagai contoh, saya katakan tadi, bagi modul berwawasan mentaksir K1, K2 dan K9 dengan menggunakan alat SJT dan ABS. Sementara bagi modul berketerampilan yang mentaksir K8, K9, K10, K8 berkomunikasi berkesan, K9 berkepemimpinan, serta K10 berkepribadian tinggi. Namun berbanding dengan modul berwawasan tadi, tuan-tuan dan puan, yang menggunakan kedua-dua alat SJT dan ABS, tapi bagi modul berketerampilan hanya menggunakan alat SJT bagi mengukur pencapaian kompetensi tuan-tuan dan puan-puan, okey, selepas menamatkan modul berketerampilan. Itu contoh yang saya berikanlah taburan tahap kompetensi itu. So cara keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan, setiap modul yang berkenaan mempunyai kekerapan bilangan kompetensi yang ditaksir. Maka dapat disimpulkan bahawa bagi kompetensi berfikiran strategik K1 ditaksir melalui modul berwawasan, modul memimpin pembelajaran melalui kepimpinan instruksional, dan juga perantisan. Okey, jadi total di situ bagi K1 ditaksir atau dibangunkan kompetensi itu sebanyak 3 kali melalui 2 modul dan juga 1 perantisan. Begitu jugalah dengan kompetensi yang lain ditaksir di modul-modul berikutnya. Contohnya bagi modul membuat keputusan K2 dilaksanakan dalam modul berwawasan, juga dilaksanakan dalam modul menerajui perubahan, dan juga di dalam perantisan. Jadi total 3 kali pembangunan kompetensi berlaku di dalam kompetensi K2, kod K2, iaitu dalam modul berwawasan, modul menerajui perubahan, serta perantisan. Begitulah seterusnya, yang mana dalam paparan ini tuan-tuan dapat melihat dan menilainya sini. Dan saya ingin mengingatkan bahawa aktiviti protokol dan etiket LPIS serta bicara kepimpinan melalui buku tidak mentaksir kompetensi. Okey, bagaimana keputusan penentuan standard kompetensi dilangsungkan? Saya kata tadi bahawa pencapaian V1 dan V2 itu akan digabungkan. Okey, pencapaian setiap kompetensi dalam V1 dan V2 akan digabungkan dan akan dibandingkan dengan skala penentuan standard kompetensi, dan maka keputusan itu akan dicapai. Dan anyway, bagi V1 adalah untuk memutuskan pencapaian 10 kompetensi, yang mana ia akan mengambil yang tertinggi sahaja daripada satu kompetensi itu dicapai, diputuskan mana yang tertinggi daripada beberapa modul yang diikuti, yang saya akan berikan contohnya sebentar lagi. Okey, kemudian V2 itu pula juga mengukur 10 kompetensi melalui temu duga, yang mana tujuannya adalah untuk membuat pengesahan. So tuan-tuan dan puan-puan, penentuan standard kompetensi ini adalah berdasarkan kepada pencapaian mengikut range selepas digabungkan keputusan V1 dan V2. Okey, bila digabungkan,
So kalau mendapat T4, tahap 4 bermaksud dia mencapai skala 7 atau 8. Jika berada pada tahap T5 atau tahap 5 bermakna pencapaiannya berada pada skala 9 hingga 10. So T4 dan T5 itulah yang disebut sebagai mencapai standard, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, setiap kompetensi yang ditaksir, yang mana 10 kompetensi telah pun dibangunkan, dan setiap kompetensi itu ditaksir dalam V2 dan V1, dan kita gabungkan keputusannya bagi setiap kompetensi dalam V1 dan V2, maka mengikut skala penentuan standard kompetensi itu, minimum perlu dicapai standard itu sekurang-kurangnya tahap 4. Jika mana-mana kompetensi mencapai kurang dari standard dan kurang daripada tahap 4 selepas digabungkan keputusan pencapaian setiap kompetensi dalam V1 dan V2, bermaksud ia tidak mencapai standard. Okey, kita akan pergi lebih detail lagi berkaitan dengan validasi 1 dan validasi 2, V1 atau V2. Okey, so saya akan mulakan dahulu dengan V1 dalam modul. Okey, tuan-tuan dan puan, harap dapat masih lagi bersama dengan saya. Okey, kalau penat rehat sekejap. Okey, sebab ini tayangan video yang tuan-tuan dan puan mempunyai masa untuk melihatnya, mendengarnya dan juga memahaminya. Okey, sebagaimana saya katakan tadi bahawa alat yang digunakan dalam pentaksiran V1 ini ialah SJT dan ABS. SJT, Situational Judgment Test, itu dilaksanakan sebelum modul berakhir, yang mana ia akan mengukur kompetensi, ya. Setiap item soalan dalam SJT itu akan mengukur kompetensi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, contohnya bagi modul berwawasan, ia mengukur K1, K2 dan K9. Okey, maka tuan-tuan akan jawab di penghujung modul berwawasan itu SJT questions, SJT item, bagi yang mana SJT item itu dibuat bagi setiap kompetensi di dalam modul berwawasan tersebut. So tuan-tuan akan jawablah soalan-soalan mengikut bilangan soalan yang ditetapkan bagi setiap kompetensi yang dibangunkan dalam modul berwawasan. Itu contoh dia. Sementara ABS itu pula akan dibangun, yang mana ia akan dilaksanakan di luar daripada modul mengikut tarikh yang masih ditetapkan melalui aktiviti praktikum dan aktiviti praktis, ya. Ia berbentuk aktiviti praktis ABS ini, aktiviti berasaskan sekolah ini, yang mana akan mengukur kompetensi juga. Okey, so bagi contoh, bagi modul berwawasan yang mentaksir K1, berfikiran strategik contohnya, so keputusan SJT dan ABS itu akan dibandingkan mana yang tertinggi. Jika dalam SJT bagi modul berwawasan itu untuk K1 mendapat tahap 4 dan ABS itu pula mendapat tahap 5 bagi berfikiran strategik K1, maka akan diambil ABS untuk modul berwawasan sahaja. Nanti pencapaian K1 berfikiran strategik dalam modul berwawasan ini akan dibandingkan dengan modul lain yang juga mentaksir K1, akan dibandingkan which one the highest. Kalau yang tertinggi itu sebenarnya berada pada modul berwawasan bagi K1, maka pencapaian bagi V1 itu yang tertinggi diambil daripada modul berwawasan untuk kompetensi K1, iaitu berfikiran strategik. Baik, sebagai contoh dia ni. Okey, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, dalam modul berwawasan, okey, mentaksir K1 berfikiran strategik, K2 buat keputusan dan juga K9 berkepemimpinan. Dan setiap kompetensi itu ditaksir melalui dua aktiviti, dua bentuk ujian, dua alat, iaitu SJT dan ABS. Sama, strategic thinking ditaksir melalui SJT dan ABS, decision making ditaksir melalui SJT dan ABS, leadership juga ditaksir melalui SJT dan ABS. Dan prinsipnya adalah mengambil pencapaian yang tertinggi di antara SJT dengan ABS di dalam modul berwawasan. So, contohnya, bagi berfikiran strategik, SJT mencapai T3, sementara ABS mencapai T4. So kita akan ambil yang tertinggi, iaitu T4 sebagai keputusan bagi
berfikiran strategik untuk modul berwawasan. Okey. Dan bagi kompetensi membuat keputusan dalam modul berwawasan, kita ambil yang tertinggi daripada SJT dengan ABS. Katakan SJT dapat tahap 3, ABS mendapat tahap 5, maka kita ambil ABS itulah sebagai keputusannya, yang mana ialah yang tertinggi dicapai bagi kompetensi membuat keputusan. Begitu juga dengan kompetensi berkepemimpinan, tuan-tuan dan puan-puan. Katakan SJT mendapat tahap 4, sementara ABS mendapat tahap 5, maka kita akan ambil keputusan ABS itu sebagai yang tertinggi bagi kompetensi berkepemimpinan untuk modul berwawasan. Dan saya katakan tadi bahawa setiap kompetensi diulang ataupun diberi peluang ditaksir beberapa kali, bukan setakat pada modul berwawasan. Contohnya bagi berfikiran strategik, so berfikiran strategik ini juga ditaksir selain daripada modul berwawasan, ditaksir juga di modul lain. So saya berikan contoh di berikutnya sebagai contoh. Okey, bagi kompetensi berfikiran strategik yang mana kompetensi berfikiran strategik ini ditaksir, contoh ditaksir dalam modul berwawasan dan juga dalam sub modul berkepemimpinan. So dalam modul berwawasan ada mentaksir berfikiran strategik, dalam sub modul kepemimpinan internasional juga mentaksir berfikiran strategik. Jadi bagaimana pencapaian kompetensi berfikiran strategik dalam V1 ini diambil kira dengan menggunakan prinsip pencapaian tertinggi di antara modul berwawasan dengan modul berkepemimpinan. So lihat tadi, saya telah berikan contoh dalam modul berwawasan untuk berfikiran strategik antara SJT dengan ABS. ABS itu yang tertinggi, maka dapat tahap 4 bagi modul berwawasan. Tetapi pencapaian berfikiran strategik di dalam modul dalam submodul kepemimpinan instruksional ini antara SJT dengan ABS itu, dalam submodul kepemimpinan instruksional itu bagi kompetensi berfikiran strategik ia mendapat tahap 5 dalam ABS. Maka bila dibandingkan pencapaian kompetensi berfikiran strategik di antara modul berwawasan dan submodul kepemimpinan instruksional bagi berfikiran strategik untuk V1, kita dapati pencapaian di submodul kepemimpinan instruksional itu lebih tinggi bagi kompetensi berfikiran strategik. Maka untuk V1 bagi kompetensi berfikiran strategik, maka diambillah yang tertinggi pada submodul kepemimpinan instruksional itu, ia mendapat tahap 5. Itu cerita Al-Kisah bagaimana V1 dilangsungkan. Okey, dapat memahaminya ya. Jika tuan-tuan dan puan ada soalan-soalan lanjut tentang perkara tersebut, tak usah risau. Kami bekalkan juga FAQ, soalan lazim yang berkaitan dengan pentaksiran kompetensi MPKL yang tuan-tuan boleh dapatkan daripada e-resource untuk tuan-tuan baca semula jika ada pertanyaan. Jika ada perkara yang bukan tanya, jika ada perkara yang tuan-tuan nak tahu lebih lanjut lagi. Okey, ini slide itu telah dapat memaparkan bahawa keputusan T5 itulah yang tertinggi bagi berfikiran strategik dalam V1 selepas dibandingkan pencapaian antara modul berwawasan dan submodul kepemimpinan instruksional. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tentang perantisan dan validasi 2? Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa perantisan tu berlangsung lebih kurang masanya dalam 3 bulan, lebih kurang 3 bulan lah. Okey, dan validasi 2 berlangsung lebih kurang 3 hari. Mengikut jadual lah, ada kalanya juga dibuat 2 hari mengikut ketentuan, tetapi lazimnya berlangsung selama lebih kurang 3 hari validasi 2 ini. Okey, mengapa validasi 2 dilangsungkan? Ia adalah bertujuan bagi memvalidasi kompetensi berdasarkan kepada projek yang dilaksanakan dalam perantisan. Kita validate saja bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan terhadap kompetensi yang telah pun dibangunkan semasa perantisan. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam validasi 2 ini memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk membentangkan satu projek yang disebut sebagai pembentangan eksekutif. Pembentangan eksekutif projek. Okey, so pembentangan eksekutif projek dalam perantisan itu tuan-tuan dan puan yang ditaksir dari validasi 2 memerlukan tuan-tuan dan puan membentangnya sebelum dilaksanakan temu duga. So
masa yang dibenarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan membentang sebelum dilaksanakan temu duga dalam video lebih kurang 7 minit, lebih kurang saja 7 minit. Okey, selesai sahaja tuan-tuan dan puan-puan membentangkan, barulah dibuat temu duga. Baik, apakah kandungan yang hendak tuan-tuan dan puan bentangkan sebelum dilangsungkan temu duga dalam validasi 2? Ada 3 saja perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu bentangkan, iaitu latar belakang projek tersebut, kemudian perancangan dan pelaksanaan, bagaimana tuan-tuan rancang dan tuan-tuan laksana, serta apakah impak projek tersebut. Itu saja dalam masa 7 minit. 3 perkara saja yang perlu tuan-tuan dan puan-puan bentangkan, dan pembentangan itu boleh tuan-tuan gunakan alat bantuan seperti slide presentations atau mana-mana yang sesuai, dan boleh bincang dengan penyelia masing-masing tentang apa alat yang nak digunakan bagi pembentangan tersebut. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, ketika tuan-tuan dan puan-puan ditaksir dalam video ini, ada 2 hingga 3 orang panel yang akan berada dalam kelas tuan-tuan dan puan, yang mana proses interview itu berlangsung seorang demi seorang dalam kelas masing-masing. Okey, berapa lama pula tuan-tuan dan puan akan mengikuti proses interview? Okey, proses interview itu akan berlangsung lebih kuranglah tuan-tuan dan puan-puan 22 minit campur 1 minit. 1 minit ialah repo dibuat ketika tuan-tuan dan puan-puan sebelum tuan-tuan dan puan-puan diinterview, dan sebelum tuan-tuan dan puan-puan membuat pembentangan, repo itu akan berlaku. Okey, repo antara pentaksir dengan tuan-tuan. Selepas selesai tuan-tuan membentang dalam pembentangan eksekutif projek itu, okey, maka lebih kurang 22 minit masa soal jawab dengan tuan-tuan dan puan-puan yang akan mengesahkan semua kompetensi yang dibangunkan semasa dalam perantisan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu faham bahawa keseluruhan proses pentaksiran, sama ada yang komponen V1 maupun komponen V2 akan dipandu dengan menggunakan kamus kompetensi. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun membaca kamus kompetensi berkenaan. Saya yakin tuan-tuan puan-puan telah membaca. Okey, so cuma saya nak berikan sedikit penjelasan lah tentang kamus kompetensi itu bagi membolehkan peningkatan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebagaimana tuan-tuan sedia maklum tadi bahawa kamus kompetensi ini memaparkan, menceritakan, menjelaskan tentang 10 kompetensi, yang mana 10 kompetensi itu datangnya daripada 4 domain, modul berwawasan, dalam ini terkandung kompetensi berfikiran strategik, modul meneraju perubahan, terkandung di dalamnya kompetensi membuat keputusan, memimpin perubahan dan juga menyelesaikan masalah. Bagi domain menciptakan organisasi, mempunyai kompetensi memimpin pembelajaran, membangun kapasiti dan juga membina jaringan dan jalinan. Last but not least, bagi domain berketerampilan, mempunyai kompetensi berkomunikasi berkesan, berkepemimpinan serta berkepribadian tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan perlu mencapai sekurang-kurangnya tahap 4 bagi setiap kompetensi berkenaan. Tahap 4 itu diperolehi selepas digabungkan hasil pencapaian V1 dan V2 merujuk kepada skala penentuan tahap kompetensi. Okey. Tahap 4 itu bermaksud tahap lanjutan. Tahap 5, tahap mahir. So, minimum perlu dicapai bagi setiap kompetensi itu ialah tahap 4. Okey. Kalau dapat tahap 5 lagilah baik. Okey, tuan-tuan dan puan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan bagi setiap kompetensi yang berkenaan. Bagi berfikiran strategik yang daripada domain berwawasan, kodnya K1, bermaksud keupayaan berfikir secara kreatif, inovatif dan futuristik bagi menentukan hal tuju organisasi berdasarkan jangkaan persekitaran masa depan. Kompetensi ini dizahirkan dengan keupayaan tuan-tuan dan puan-puan menzahirkan kompetensi yang merujuk kepada keupayaan tuan-tuan berfikir secara kreatif, penyelesaian menggunakan inovasi masing-masing serta berfikiran futuristik dengan menggunakan pelbagai kajian, data, alat dan sebagainya, yang mana ia bertujuan untuk menentukan apakah perkara-perkara yang tuan nak capai pada masa depan berdasarkan kepada jangkaan
masa depan daripada data-data semasa untuk keperluan masa depan. Okey, ya. Okey, bagi domain menuju perubahan yang dalamnya terkandung kompetensi membuat keputusan, memimpin perubahan dan juga menyelesaikan masalah, bab keputusan kod K2, memimpin perubahan kod K3 dan menyelesaikan masalah kod K4. Apa itu buat keputusan? Secara umum saya katakan bahawa kompetensi membuat keputusan adalah kepala tuan-tuan dan puan membuat pilihan yang relevan daripada justifikasi dengan menggunakan pelbagai data dan maklumat. Okey, sebagai memimpin perubahan itu adalah keupayaan tuan-tuan dan puan-puan menerima serta memandu ke arah perubahan yang diharapkan, dan dalam pada masa yang sama perubahan itu mendapat sokongan daripada semua pihak di organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Sementara bagi keputusan menyelesaikan masalah merupakan keupayaan tuan-tuan dan puan mengenal pasti apa masalahnya dengan menggunakan logiknya, judgementnya dan data yang ada ke arah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, bagi mencapai matlamat organisasi. So dalam problem solving ini atau masalah ini sudah tentu ia memerlukan intervensi tertentu. So intervensi itu dipilih bagi tujuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan. Okay, bagi domain mencemerlangkan organisasi yang di dalamnya terkandung kompetensi memimpin pembelajaran kod K5, membangun kapasiti kod K6 serta membina jaringan dan jalinan kod K7. Bagi memimpin pembelajaran adalah keupayaan individu pemimpin itu menerajui pelaksanaan kurikulum bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan budaya belajar di situ. So kurikulum di sini, ingat tuan-tuan dan puan, bukan hanya setakat mata pelajaran sahaja, ia juga melibatkan aktiviti-aktiviti co-curriculum, termasuk jugalah co-akademik, ya. Bagi membangun kapasiti bermaksud keupayaan tuan-tuan dan puan-puan menyelia dan sebenarnya membangunkan kapasiti staf ke arah meningkatkan ability dan kapasiti mereka bagi melaksanakan apa jua tugasan sejajar dengan keperluan matlamat organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Sementara membina jaringan dan jalinan ialah keupayaan tuan-tuan dan puan-puan untuk membina, mengekalkan dan memanfaatkan apa jua hubungan dengan mana-mana pihak yang bersesuaian, termasuk berkongsi amalan terbaik, okey, ke arah mencapai matlamat organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Sementara bagi kompetensi berkomunikasi berkesan kod K1, kompetensi berkepimpinan kod K9 dan kompetensi berkeperadaan tinggi kod K10 yang berada dalam domain berketerampilan juga mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Bagi komunikasi berkesan ialah keupayaan tuan-tuan berkomunikasi ini bermaksud tuan-tuan berupaya mendengar, menyampaikan idea dengan baik sama cara lisan ataupun bukan lisan serta dapat diterima oleh organisasi itu. Okey. Bagi kompetensi berkepimpinan pula merujuk kepada keupayaan tuan-tuan dan puan melaksanakan proses kepimpinan bersama-sama dengan pelbagai pihak untuk mencapai matlamat organisasi tuan-tuan. Sementara bagi kompetensi berkepimpinan, kompetensi berkeperadaan tinggi kod K10 itu merujuk kepada your self reflections, truth yourself, ya, untuk meningkatkan kualiti peribadi tuan-tuan dan puan-puan secara berterusan dan juga berpegang kepada amalan nilai yang baik. Dan dalam pada masa sama tuan-tuan dan puan-puan gunakan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan itu untuk disumbangkan kepada pembangunan organisasi. Okay? Itu maksud keseluruhan. So, tuan-tuan dan puan-puan, kamus kompetensi itu, ya, mempunyai deskripsi-deskripsinya yang tersendiri. Okey, so saya tunjukkan contoh paparan, ya, yang menunjukkan deskripsi itu. Bagi kompetensi berfikiran strategik, ada deskripsinya dan saya telah pun menyatakan deskripsi tadi secara umum bagi setiap kompetensi. Okey, so dalam kamus kompetensi itu mengandungi deskripsi tentang kompetensi itu sendiri, deskripsi terhadap setiap tahap kompetensi, deskripsi terhadap setiap tahap kompetensi itu, okey, deskripsi bagi tahap
deskripsi tahap kompetensi, deskripsi bagi setiap tahap kompetensi itu sendiri, dan juga ilustrasi bagi setiap tahap kompetensi. Contohnya, bagi tahap 5 di dalam kompetensi berfikiran strategik, okey, tahap 5 ini bermaksud mahir. Mahir itu dideskripsikan sebagai keupayaan dalam menyediakan alternatif. Apa yang dikatakan keupayaan dalam menyediakan alternatif, iaitu keupayaan menjana strategi bagi menetapkan matlamat masa depan dengan menggunakan jangkaan masa depan berdasarkan kepada pemikiran kreatif itu sendiri. Dan bagaimana kompetensi itu diilustrasikan, okey, antaranya dia ada 3 di situ, iaitu pertama, menyatakan pola jangkaan masa depan. Maksudnya apa keperluan masa depan bagi organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian ilustrasi kedua, tindakan yang berbentuk dapat menyediakan strategi dengan mengambil kira risiko dan jangkaan-jangkaan masa depan. Bermakna risk management juga sebahagian daripada what we call action di dalam kompetensi ini. Dan tindakan berikutnya yang menggambarkan kompetensi berfikiran strategik bagi tahap 5 itu ialah keupayaan tuan-tuan merasionalkan strategi dan tindakan yang dipilih. Okey, itu contoh bagaimana deskripsi itu berlangsung, deskripsi itu dinyatakan bagi setiap tahap. Okey, so setiap tahap itu dinyatakan dalam kamus kompetensi, deskripsinya bagi tahap tersebut, dan ilustrasi. Ilustrasi itu berbentuk tindakan-tindakan yang sepatutnya berlaku ataupun indikator-indikator yang sepatutnya dapat ditunjukkan bagi setiap tahap dalam mana-mana kompetensi. Ya. Begitulah juga dengan membuat keputusan, juga sama, mempunyai 5 tahap, dan setiap tahap itu terkandung dalamnya deskripsi tahap kompetensi, dan setiap tahap kompetensi itu diilustrasikan pula dengan beberapa tindakan-tindakan ataupun indikator-indikator yang menggambarkan bagi setiap tahap di dalam kompetensi membuat keputusan. Begitu juga dengan memimpin perubahan, ya, yang mana dalam kamus itu menjelaskan deskripsi bagi kompetensi memimpin perubahan, dan dinyatakan juga deskripsi bagi setiap tahap, dari tahap 1 hingga tahap 5, sehinggalah seterusnya ilustrasi yang merujuk kepada indikator-indikator tindakan yang sepatutnya berlaku atau dapat diperlihatkan atau dizahirkan dalam setiap tahap kompetensi di dalam kompetensi merajui perubahan. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dengan kompetensi yang lain bagi menyelesaikan masalah, dan tuan-tuan dan puan boleh baca sendiri dan lihat sendiri melalui kamus kompetensi. Okey. Begitu juga dengan kompetensi memimpin pembelajaran, sama, mempunyai tahapnya sama 5, ada deskripsi bagi setiap tahap dan ada ilustrasi ataupun indikator bagi setiap tahapnya. Okey, bagi membangun kapasiti, yang mana ia bermaksud keupayaan menyelia dan membangunkan kapasiti staf tuan-tuan dan puan untuk meningkatkan pemahaman mereka bagi membolehkan mereka melaksanakan kerja buat dengan lebih baik. Okey, mengikut hala tuju organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Ia juga sama, mengandungi 5 tahap. Setiap tahap itu ada deskripsinya, dan setiap deskripsi itu terkandung ilustrasinya, ya, ataupun indikator-indikator tindakan, ya. Itu juga dengan membina jaringan dan jalinan, sama, ya, ada deskripsinya dan ilustrasinya. Juga dalam mengikut tahap-tahapnya, ya, ada 5 tahapnya. Berkomunikasi berkesan, sama juga, ya. Begitu seterusnya berkepimpinan, dan last but not least bagi berkepribadian tinggi. So, tuan-tuan dan puan-puan, yang puan telah pun mempunyai penyelia masing-masing. Dan apakah tugas penyelia? Apakah bagaimana mereka memberikan perkhidmatan kepada tuan-tuan dan puan? Mereka memberi perkhidmatan sebagai pembimbing, sebagai pemberi acara, dan juga sebagai pentaksir. Sebagai pembimbing, mereka berikan bantuan bimbingan supaya tuan-tuan dapat menerima panduan dan memahaminya, sama ada berbentuk pengetahuan ataupun kemahiran. Sebagai pemudah acara, dia akan memudah carakan tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan proses, ya, seperti bagaimana untuk memindahkan ilmu dan dilaksanakan dalam bentuk kemahiran dan menjadi pengalaman. Okey, dan sebagai pentaksir, ya,
Penyelidik tuan-tuan juga sebagai pentaksir, khususnya semasa perantisan. Okey, mana ia terlibat dengan proses mendapatkan maklumat yang tuan-tuan dah tunjukkan, evidence tuan-tuan dan puan-puan, dan dia akan buat judgement berapa ataupun tahap mana nak diberikan sebagai keputusan atau skor berapa nak diberikan bagi setiap kompetensi yang ditaksir ataupun berjaya diperolehi daripada evidence tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebagai rumusannya tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan pentaksiran program NPKL ini, bagi validasi 1 yang mana ia menggunakan alat Stational Judgement Test SJT dan juga aktiviti bahasa sekolah ABS, dan kompetensi V1 ini dilaksanakan selepas modul pembangunan modul latihan dilangsungkan, dan juga termasuk juga yang dilaksanakan di dalam jalinan pintar korporat, dan ia mentaksir 10 kompetensi yang berkenaan. Bagi validasi 2 tuan-tuan dan puan, dilaksanakan melalui alat temuduga berstruktur yang mana khususnya untuk mengesahkan semua kompetensi yang telah dibangunkan dan ditaksir dan diberikan skornya oleh penilai masing-masing, mana 10 kompetensi terlibat untuk disahkan. Sementara bagi aktiviti-aktiviti pengayaan, bagi protokol etiket, LPIS dan juga bicara kepimpinan buku, memerlukan tuan-tuan dan puan melengkapkan semua aktiviti yang ditetapkan, yang ditentukan, dan tuan-tuan dan puan hendaklah melengkapkan semua aktiviti yang berkenaan. Namun begitu, tidak ada pentaksiran kompetensi bagi 3 aktiviti ini. So tuan-tuan dan puan, terima kasih atas kesudian dan kesabaran tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama dengan saya dalam sesi taklimat berkaitan dengan pentaksiran NPKL. Semoga tuan-tuan dan puan mendapat manfaat di atas taklimat ini dan membolehkan tuan-tuan dan puan lebih faham bagaimana assessment itu berlangsung dan bagaimana tuan-tuan dan puan dapat memahami kamus kompetensi itu sendiri, dan tuan-tuan dan puan mengartikulasinya untuk dizahirkan, dan seterusnya membolehkan tuan-tuan dan puan menyatakan atau menunjukkan evidence bagi membolehkan pentaksir-pentaksir yang berkenaan dapat menetapkan, mengesahkan bahawa itulah tahap kompetensi yang dicapai bagi 10 kompetensi yang ditaksir. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera.